Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini saya nak ulas sikit sambil hiking dekat Bukit Saujana utama. Alhamdulillah pemandangan atas ni sangat cantik sebenarnya. Pagi-pagi berkabus, tempat yang tinggi, nyaman dan selesa. Cameron Highland ni bukan di Australia, ni di Saujana utama Sungai Buloh. Jadi pagi ni saya nak ulas sedikit tentang kenaikan ataupun tentang isu harga telur, yang mana hari ini keluar dalam Kosmo peniaga-peniaga merayu kepada kerajaan untuk tidak menaikkan harga telur, untuk tidak memaksa peniaga menurunkan harga telur, disebabkan kalau diturunkan harga telur mereka mungkin akan bankrupt. Jadi saya nak sebutkan tentang satu hadis Nabi SAW berkaitan dengan penetapan harga ataupun disebutkan dalam istilah syariat sebagai tas'ir ataupun penetapan harga. Yang mana penetapan harga ni bukan perkara baru sebenarnya, tetapi dia merupakan perkara yang sudah berzaman-zaman, berkurun-kurun. Di mana telah berlaku di zaman Nabi SAW kenaikan harga barang. Di mana Rasulullah telah didatangi oleh orang ramai yang mengadu kepada Rasulullah SAW dalam satu hadis sahih yang menyatakan, ya Rasulullah, ghalas-sa', harga barang sedang naik, fasa'ir lana, maka buatlah penetapan harga ya Rasulullah. Jadi maknanya penetapan harga ni bukan benda baru, ni sudah orang kata sudah berkuno-kuno lah, bukan benda baru. Lalu Rasulullah SAW menjawab dengan sabdanya, Innallaha huwal musa'ir al-qabid al-basit al-raziq. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga. Dialah Allah yang memberi, dialah Allah yang menarik semula, dan dialah Allah yang memberikan rezeki. Maka kata Rasulullah SAW, aku takut di akhirat nanti akan ada orang yang menuntut hak-hak harta daripadaku. Jadi ringkasnya hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah tidak melakukan tas'ir walaupun harga naik pada waktu itu. Sebab apa Rasulullah kaitkan dengan kalau aku tetapkan harga, nanti ada orang akan tuntut hak harta daripadaku pada hari kiamat. Sebabnya begini tuan-tuan dan puan-puan, satunya harga ni kalau naik disebabkan oleh demand and supply. Maknanya dalam rule of demand and supply, bila mana permintaan tinggi, barang sedikit, harga akan naik. Bila mana barang banyak, permintaan sedikit, harga akan turun. Itu rule of demand and supply. Rule of demand and supply ini bukan kapitalis yang buat, bukan sesiapa yang buat, tetapi ini adalah natural. Sebagaimana kalau kita kurang minum air, badan kita akan letih dan dahaga. Dan begitulah kita kata secara alami, secara semula jadi, Allah jadikan rule of demand and supply ini, bila mana permintaan tinggi, harga akan naik. Bila mana supply itu sikit, dan bila mana supply itu banyak, barang banyak, permintaan sedikit, harga akan turun. Ini rule of demand and supply. Jadi bila rule of demand supply ini yang dimaksudkan oleh hadis Nabi SAW sebagai dialah Allah yang menetapkan harga, maknanya bukan sesiapa yang menetapkan harga, dan kerajaan tak boleh menetapkan harga dalam konteks yang disebutkan tadi. Baik, dalam keadaan ini maknanya bila mana barang banyak, permintaan sedikit, maka harga murah. Bila mana permintaan tu tinggi, barang sedikit, maka harga akan melambung. Jadi dari segi realitinya, macam saya sebutkan tadi, sebab saya contoh senang, lebih mudah faham ya. Katakan seorang petani itu dia tanam 1 ekar tanah dengan sayur yang dijual dengan harga dia panggil equilibrium price, dengan harga RM1 sekilo. Dia dapat tanam dan hasilkan sebanyak 3,000 kilo sebulan. Jadi maknanya dia dapat dalam RM3,000 sebulan, cukup untuk disupply kawasan dia. Maka harga sayur di kawasan itu ialah RM1 1 kilo. Jadi dia dapat 3,000 sebulan. 3,000 sebulan ni sebenarnya adalah
jumlah yang cukup ataupun aman yang cukup untuk dia sara hidup, untuk dia bayar kereta, bayar rumah, untuk dia makan minum keluarga, dan termasuk dia buat rolling back capital, maknanya dia beli balik baja, dia beli anak pokok benih sayur dan seumpamanya. Jadi cukuplah 3,000 sebulan untuk kehidupan dia. Tiba-tiba berlaku kemarau ataupun pandemik, menyebabkan mungkin baja tak boleh masuk, menyebabkan sayur yang sepatutnya dapat dikeluarkan 3,000 kilo sebulan dengan 1 ekar tanah, menyebabkan pengeluaran itu rendah. Mungkin ditanam tapi setengah ekar saja hidup, menyebabkan yang ada yang dapat dihasilkan ialah separuh sahaja, 1,500 kilo sahaja. Jadi pada waktu itu sayur sedikit, orang ramai mahukan sayur, maka harga akan naik. Berapa harga akan naik? Mungkin dia jual RM2 sekilo. Sebelum ni kalau dia jual RM2 sekilo tak habis. Sebab sayur ada 3,000 kilo. Sayur ni dia bukan barang macam gula, bukan barang macam minyak dia boleh simpan, tak ada. Sayur ni kalau orang kata sorok sayur untuk naikkan harga, tak betul. Sorok telur untuk naikkan harga, tak betul. Sebab barang ni barang tak tahan lama, dia tak boleh sorok. Jadi bila kita kata barang sedikit, permintaan tinggi, maka harga akan melambung. Bila harga melambung, tuan-tuan kena ingat bila harga melambung, sebab ada orang sanggup beli walaupun RM2 sekilo. Tapi kalau sayur tu ada 3,000 kilo, dia jual RM2 sekilo, tak laku, tak habis, akan membazir. Jadi kalau sayur banyak, dia jual RM1 sekilo. Kalau sayur sedikit, dia jual RM2 sekilo. Sebab apa dia perlu jual RM2 sekilo sebenarnya, tuan-tuan? Sebabnya ialah untuk tampung survivor dia. Tampung survivor dia. Sebab kalau sayur yang dihasilkan 3,000 kilo dapat RM1 sekilo, bermakna RM3,000 cukup untuk dia bayar rumah, bayar kereta, makan minum dan juga buat rolling capital balik. Cukup. Tapi kalau dia dapat hasilkan 1,500 kilo sahaja, maknanya dia dapat RM1,500. Jadi dia tak boleh nak bayar kereta, tak cukup untuk bayar rumah, tak cukup untuk makan minum, dan tak cukup untuk nak beli baja dan tanam pokok baru. Jadi menyebabkan apa yang berlaku, menyebabkan mana duit dia tak cukup. Jadi sebab itu dia perlu naikkan kepada RM2. Bila naikkan kepada RM2, maknanya walaupun dia dapat dihasilkan 1,500 kilo, tapi pendapatannya tetap RM3,000. Jadi cukup. Tiba-tiba kalau kerajaan wajibkan dijual RM1 sekilo macam harga biasa, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku ialah sama ada dia tak bayar rumah, tak bayar kereta, kesannya akan berantai. Maknanya bank akan efek disebabkan dia tak bayar rumah, tak bayar kereta. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia bayar rumah, bayar kereta. Mungkin dia terpaksa catu makan minum. Dia mungkin tak boleh makan ayam, dia tak boleh makan nasi macam biasa, mungkin dia makan ubi kayu sahaja. Masa kesan berantainya ialah kedai runcit di sekeliling mungkin tidak laku. Okey. Ataupun dia bayar kereta macam biasa, dia makan macam biasa, tapi dia terpaksa catu ataupun terpaksa tak beli baja dan terpaksa tak beli anak benih baru. Makna dengan bahasa lainnya, dia terpaksa matikan bisnes dia. Dia kena cari kerja lain. Maka ini tak baik untuk ekonomi ataupun supply ekonomi dalam konteks negara. Jadi sebab itu kerajaan tak boleh wajibkan petani yang seperti ini turunkan harga ataupun buat penetapan harga, sebab dia memberi efek kepada kehidupan petani. Jadi kalau ini berlaku, maka akhirat nanti petani ini akan cari siapa yang buat sistem ini, siapa yang buat undang-undang tas'ir ini. Maka itulah kenapa Rasulullah menyatakan, aku tak nak buat penetapan harga, nanti di akhirat akan ada orang yang tuntut hak harta daripada aku. Itu sebabnya. Jadi sebab itu hari ini peniaga-peniaga mengadu kalau kerajaan buat penetapan harga untuk turunkan harga telur, dalam keadaan telur mungkin tak banyak di pasaran. Tapi bagi saya sebenarnya saya dah cek, sebenarnya telur cukup. Ini semua kenyataan daripada menteri yang menyatakan nak import telur macam-macam lah. Ini sebenarnya memberikan satu suasana tidak harmoni dalam market sebenarnya.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maknanya macam saya sebut contoh tadi. Jadi bila kerajaan paksa turunkan harga, maknanya petani, maknanya peniaga telur, peniaga hiliran telur ni terpaksa bungkus. Disebabkan mereka tak ada margin besar, mereka tak ada margin cukup untuk survive. Macam saya kata tadi, sama ada mereka tak bayar kereta, tak bayar rumah, ataupun mereka tak makan minum macam biasa. Anak-anak tak boleh bawa bekal pergi ke sekolah. Sebagai contoh, mungkin anak-anak tak boleh makan pagi di sekolah. Ini kesan yang besar sebenarnya. Jadi sesiapa pun akan buat pilihan yang terakhir, iaitu mereka terpaksa bungkus dan terpaksa cari kerja lain. Ini kesan ekonomi kalau berlakunya tas'ir. Dalam Islam, kalau ini berlaku kenaikan harga barang, kerajaan sebenarnya bertanggungjawab untuk menyuntik keperluan kepada mereka-mereka yang tak mampu beli. Katakan contohnya lah, kalau telur naik harga, mungkin kos sara hidup kita naik sebanyak RM50. Kalau naik RM50 sebulan, sebenarnya masih ramai yang mampu untuk menanggung kenaikan ini. Tetapi dalam Islam, kalau mereka yang tak mampu, maka kerajaan akan suntik bantuan kepada mereka-mereka yang tak mampu. Ya, jadi sebab itu dalam kaedah ekonomi Islam, dia ada satu kaedah yang dikenali sebagai qutus sanah, maknanya menjadi kewajipan kerajaan untuk menyuntik bottom people, rakyat yang paling bawah kuasa ekonomi mereka, supaya naik paling kurang dapat membeli keperluan-keperluan asasi. Itu cara Islam yang terbaik, bukan kerajaan memaksa peniaga hiliran, tetapi kerajaan wajib bertanggungjawab membantu mereka-mereka yang tak mampu membeli dalam tempoh sementara sebenarnya. Tempoh sementara. Jadi sebab itu kita kena balik kepada Islam dalam kaedah tas'ir dan juga kaedah-kaedah yang disebutkan tadi. Cumanya bagi saya lah, sebenarnya monopoli harga barangan ini perlu dibuang seperti AP, dan banyak kali saya terangkan AP ini dalam bahasa syariatnya sama sebiji macam dipanggil talaqur rukban ataupun bai'u hadir libadin, iaitu satu sistem yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan pakai macam DAP punya sarangan untuk hapuskan AP beras, akhirnya mereka yang akan monopoli. Dia ada kaedah kawalan dalam Islam, tapi bukan cara AP yang dilaksanakan hari ini. Tapi dalam video singkat ini saya tak sempat untuk terangkan semua. Jadi saya terangkan hari ini tentang isu kenaikan harga telur, cara penyelesaian dalam Islam. Jadi sebab itu kembali kepada dokumen hijau, local consumption, local production, ini perkara yang penting untuk kita tekankan. Bukan telur di Malaysia dihasilkan, diekspor banyak ke Singapura, dalam keadaan Malaysia tak cukup telur. Ini perkara yang perlu diambil berat oleh kerajaan, bukan kerajaan mengambil satu langkah heboh dengan mengisytiharkan telur tak cukup dan nak buka macam-macam lah AP dan seumpamanya. Nanti ada pihak yang tertentu akan kau untung di sebalik sistem yang disarankan oleh kerajaan PH pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah suasana alhamdulillah nyaman, sejuk pagi-pagi di atas puncak bukit Sarjana Utama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ketenangan kita di dunia dan juga paling penting ialah di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.